Makhluk tu takrifnya ialah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah tu adalah makhluk. Jadi dengan sendirinya perbuatan makhluk tu juga termasuk daripada makhluk Allah. Cuma Allah Ta'ala juga telah menjadikan pada diri manusia kemampuan, keupayaan untuk membuat pilihan, untuk menentukan jalan. Kalau tidak, tentu saja kita tak minta. Allah Ta'ala tak ajar kepada kita doa yang kita wajib baca tiap-tiap waktu dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah, dan hanya kepada Engkau sahaja kami mohon pertolongan. Antara lain maknanya memohon pertolongan ni, hatta kita dalam nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tu pun kita bergantung dan berhajat kepada taufik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bergantung kepada diri kita semata-mata. Ada satu doa oleh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Wala takilna ila nafsi tarfata ain. Wala takilna ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kulluh wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha menjaga alam ni. Allah Ta'ala dah jadikan dia pula yang jaga. Kemudian birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon bantuan, mohon pertolongan. Perbaikanlah urusanku seluruhnya, zahir dan batin, dan jangan kau serahkan urusan itu kepada diriku walau sekelip mata. Kerana kita ni memang Allah Ta'ala telah jadikan lemah. Kelemahan tu memang hakikat asal diri kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itulah sebenarnya yang fuqara, yang fakir, yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ayat Quran yang khuliqal insanu dha'ifa, Allah Ta'ala jadikan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Itu asal kejadian kita. Maka kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud antara lain ialah minta pimpinan, minta bantuan Allah, minta petunjuk Allah dalam menjalani jalan yang lurus. Hatta dalam kita nak beribadah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah, pun kita kena minta tolong dengan Allah, wa iyyaka nasta'in. Kemudian disambung, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka, iaitu jalan kaum mukminin, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang secara khusus Rasulullah tafsirkan al-maghdubi alaihim tu dengan al-yahud, orang-orang Yahudi, dan al-dallin tu dengan Nasara. Itu dalam satu hadis. Kalau kita lihat dalam tafsir-tafsir, antaranya itulah tafsiran khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Apapun golongan Jabriyah, dia berpandangan manusia ni tak ada pilihan. Maknanya manusia ni terpaksa dalam seluruh tindak tanduknya, dalam gerak-gerinya. Bukan perbuatan dia, senang cerita, bukan perbuatan dia. Kalau dia buat sesuatu, bagi golongan Jabriyah, ini bukan perbuatan kita, ini adalah perbuatan Allah. Kita tak ada perbuatan sama sekali, kita tak ada kehendak sama sekali, kita tak ada pilihan sama sekali. Macam saya sebutkan tadi, contohnya debu yang ditiup angin, ke mana pun ditiup, ke situlah dia pergi, tak ada pilihan. Ataupun seperti gerakan air, air mana ada pilihan? Kalau kita tengok gerakan air kan, air tak ada pilihan, dia bergerak aja. Seperti gerakan ombak atau gerakan angin, ataupun gerakan batu yang jatuh daripada atas ke bawah kan.
Itu semua bukan dengan pilihan. Gerakan bumi, terbit matahari daripada timur, tenggelam di barat, tak ada pilihan. Mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sunnatullahnya. Kalaulah matahari ni ada pilihan, hari ni rasa ni dah cuti ni, kebetulan dah cuti ni, cuti sekolah ni, so aku pun nak ambil cuti ke 2 hari, 3 hari je, 3 hari tak keluar. Kalau kita tuan-tuan kan, apa pasal ni dah pukul 7 ni tak terang-terang ke ni kan? Pukul 8, pukul 9 tak terang-terang lagi kan? Dia ada pilihan, tak nak kerja ni kan? Mogok, dia mogok contohnya. Kalau sekiranya gerakan darah kita, jantung kita, paru-paru kita itu ada pilihan nak buat, nak kerja atau tak kerja, saya rasa lama kita mati kan. Jantung penat aku ni, kau tidur aku bekerja tau, kau tidur aku bekerja. Semua anggota kita ni waktu kita tidur dia bekerja. Yang tidur mata lah, mata tidur kan, telinga mungkin tidur, tapi jantung kerja, perut kerja. Dah lah kau ni makan lambat, kau tahu tak kan, makan malam ni bila kita makan lewat, proses nak mencerna tu 4 jam juga kan. Kita tidur, perut kena kerja. Aduh kau ni, lalah dia mogok tak nak kerja, katakan dia pilih tak nak kerja. Macam mana agaknya keadaan kita? Tentu saja huru hara hidup kita. Jadi ada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan memang tak ada pilihan, dia kena terus bekerja. Kalau kita rasa kesian kat kau jantung, aku tengok kau ni kerja tiap-tiap hari, tak pernah berhenti kerja, tak apalah aku bagi kau cuti, insya-Allah. Cuti selama-lama kita, cuti selama-lamanya kita bagi dia cuti. Cakap kat doktor, tolong bagi apa, bagi cuti kat jantung. Tak ada pilihan. Ada benda tak ada pilihan, tapi kita manusia ada pilihan. Itu sebab ada dipanggil iradah ikhtiyariyah, ataupun al-fi'lul ikhtiyari, perbuatan yang dibuat dengan pilihan. Golongan Jabriyah dia nafikan terus benda ni. Kita akan tengok, dia akan nafikan terus benda ni. Kita tak ada pilihan. Akibatnya nanti kalau orang tu buat dosa, kalau buat pahala bolehlah kata ni Allah, maknanya perbuatan Allah baik dihubungkan dengan Allah, jahat pun dihubungkan dengan Allah, maksiat pun dihubungkan dengan Allah. Jadi bila orang berpegang dengan faham Jabriyah ni, tu yang saya kata dia akan membatalkan syariat. Tak ada erti dah dosa pahala, tak ada erti lah perintah dan larangan, tak ada erti lah syurga dan neraka. Dan pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, seorang telah mencuri, lalu dia pun ditahan, dibicarakan, sabit kesalahan, lalu dihukumkan dengan potong tangan yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi dia beralasan, dia berhujah, dia kata saya ni mencuri kerana qada dan qadar Allah. Jadi kenapa saya dipersalahkan kan? Qada dan qadar Allah. Saya mencuri qada dan qadar Allah, dan Allah Ta'ala tentukan saya mencuri. Jadi apa maksud dia kat situ? Secara tersiratnya dia nak kita supaya jangan salahkan dia. Sebenarnya ni kehendak Allah. Ini qada dan qadar Allah. Maksudnya dia beralasan dengan qada dan qadar, secara tak langsung dia menyalahkan Allah. Lalu apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Dia telah menambah hukuman dengan 80 kali sebatan. Dan selain daripada kenakan potong tangan, dipukul pula 80 kali sebatan kerana telah berdusta dengan nama Allah, mendustakan syariat Allah atas nama qada dan qadar. Kalaulah kita semua benda kita jadikan qada dan qadar tu sebagai penghujahan kita, kalau gitu lepaslah orang buat jahat. Qada dan qadar kita imani, tetapi kita tak boleh ambil qada dan qadar tu jadi penghujahan dalam persoalan benar salah, nak jatuh hukum.
Kan hakim pun dia boleh lah macam tu. Aku jatuhkan potong tangan kat kau dan aku cambuk kau 80 kali sembatan, ini pun qada dan qadar Allah Ta'ala. Jadi masing-masing pakat guna qada dan qadar. Kita ni biasanya bila masuk kita guna qada dan qadar, bila kita nak mengelak daripada buat mengelak daripada bertanggungjawab atas satu-satu kesalahan. Tapi bila kita buat sesuatu yang baik, kita nak claim untuk diri kita, kan? Bila kita buat sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, kan, yang orang boleh puji, kita suka claim untuk diri kita. Ni akulah yang buat ni, gini-gini. Tapi bila kita buat salah, memang semua tu berlaku dengan qada dan qadar, tapi kat situ kita tak nak tanggungjawab. Kita macam cuba nak lari daripada pertanggungjawaban tu, tak nak ambil tanggungjawab, tak nak berusaha untuk menyelesaikan. Kita akan suruh orang bersabar. Ini adalah qada dan qadar Allah. Betul, kita kena bersabar, ini qada dan qadar Allah. Tapi dalam waktu yang sama juga Allah Ta'ala perintahkan kita, bila kita buat salah, maka bertanggungjawablah atas satu-satu kesalahan sebagaimana yang ditunjukkan sendiri oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Ramai sahabat bila dah buat kesalahan datang menyerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terima dosa-dosa yang mereka kerjakan tu bahagian daripada qada dan qadar Allah. Tapi syariatnya, bila mereka telah melakukan satu kesilapan, mereka bersedia diperbetulkan, bersedia dihukum, bersedia bertanggungjawab atas kesalahan. Ini dia jarang kita dengar. Kalau kita baca kisah sahabat di mana sahabat nak berusaha mengelak, kan, kalau salah mengaku salah, kan. Itu satu orang kata integriti lah, rasa tanggungjawab. Kerana apa? Kerana di akhirat kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita melarikan diri pada tanggungjawab di dunia, tapi di akhirat tetap kita akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikut perkara yang kamu tak tahu. Jangan ikut campur. Jangan campur benda-benda yang kita tak tahu. Kerana pendengaran, penglihatan, hati fikiran kita akan mas'ul, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum Jabriyah ni bila dia beranggapan bahawa seluruhnya adalah perbuatan Allah, tak ada yang dikatakan perbuatan manusia, natijahnya dia akan lari daripada pertanggungjawaban syariah. Jadi khitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak memberi apa-apa makna. Bila orang buat zalim, bila orang buat salah, bila orang buat jahat, bila orang buat dosa, mereka mengelak. Mereka akan kata ini adalah kerana kehendak Allah. Ini berlaku dulu di zaman salafus soleh dulu. Bila ada pemerintah-pemerintah yang keras dan zalim terhadap pemerintah rakyatnya, bila dia bertindak zalim, mereka mengelak. Beralasan mereka kata kami ini sebenarnya kami ini melakukan kezaliman dah kehendak Allah. Jadi dia pertama dia nak melepaskan diri daripada tanggungjawab, kedua dia menuntut orang yang dizalimi itu supaya redha sahaja, supaya terima sahaja, supaya pasrah sahaja. Jangan ambil apa-apa tindakan, kamu kena redha. Sedangkan dalam agama ada amar ma'ruf nahi munkar. Perintah Allah Ta'ala amar ma'ruf nahi munkar. Lawan pada golongan Jabriyah ni, bila keadaan ni melampau-lampau, maknanya konsep faham ataupun akidah qada dan qadar tu disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu yang berkuasa pada waktu itu, maka muncul pula pembangkang zaman tu. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan, kebanyakan faham-faham akidah yang kita baca ni, dia akan jumpa balik asal usul dia daripada pertikaian politik zaman tu. Dia akan
berpunca daripada pertikaian tu. Jadi muncullah golongan pembangkang yang menggunakan Jabriyah ni dipanggil golongan Qadariyah pula. Ni saya beri secara umum dulu. Qadariyah. Kalau Jabriyah tadi adalah beberapa orang tokohnya. Sebelum saya masuk Qadariyah ni, beberapa orang tokohnya. Ada yang terkenal Jaham bin Safwan, yang kedua ialah Ja'ad bin Darham. Ja'ad bin Darham ni kalau kita baca sejarah dia ni ditahan oleh Gubernur Iraq pada waktu tu, tak silap saya, Khalid apa namanya. Lalu kemudian dia ditangkap dan Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang merupakan Gubernur Iraq bagi kerajaan Bani Umayyah pada waktu itu, dia telah menangkap Ja'ad bin Darham. Ja'ad bin Darham ni salah seorang tokoh yang membawa faham Jabariyah tadi. Lalu dia ni pada hari raya Korban diikat di bawah mimbar. Zaman dulu kan mimbar dia tinggi, lepas tu dia ikat di bawah mimbar. Jadi Khalid ni dia berkhutbah lah. Dia antara khutbah dia kata, hari ini ialah, dia kata, ayuhan nas dhahu taqabbalallahu dhahayakum. Wahai sekalian, wahai orang ramai, wahai sekalian manusia, berkorbanlah, semoga Allah Ta'ala menerima korban-korban kalian. Fa inni mudahhim bil Ja'd bin Darham. Sungguhnya aku hari ini berkorban dengan Ja'ad bin Darham. Ni raya korban ni. Hari ini aku nak mengorbankan Ja'ad bin Darham. Kenapa? Kerana dia mengucapkanlah beberapa perkataan yang menyimpang yang pernah dikatakan oleh Ja'ad bin Darham, dakwaan dia. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila. Sesungguhnya dia telah mendakwa bahawa Allah tidak mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil ni maksudnya kekasihnya, kekasih. Ada maksudnya teman yang rapat, tapi khalil ni maknanya teman yang amat dikasihi. Walam yukallim Musa taklima. Anna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalilah walam yukallim Musa taklima. Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar perbicaraan, sedangkan benda tu sabit dengan Quran. Allah Ta'ala ittakhadallahu Ibrahim khalilah tu sabit dengan Quran. Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa tu sabit dengan Quran. Wa kallamallahu Musa taklima, tu ayat-ayat Quran. Tapi Ja'ad bin Darham ni mengingkari hal itu. Dia ditangkap kerana pahaman sesat dia tu. Summa nazala, maka turunlah Khalid Al-Qasri tadi, turun daripada mimbarnya setelah khutbahnya itu, pergi ke bawah tempat Ja'ad diikat tu. Fazabahahu fi aslil mimbar. Dia pun disembelih. Ja'ad bin Darham tu telah disembelih oleh Khalid Al-Qasri di kaki mimbar. Tu zaman dulu tuan-tuan. Zaman dulu ni kalau kita duk tengok apa nama terorisme yang berlaku di Iraq, kes peperangan antaroris ni, sembelih-sembelih orang, potong-potong kepala ni, benda tu jadi macam biasa dari dulu lagi kat sana. Jadi masa tu macam ni lah pemerintah, dia akan, sebab ni pun memang Ja'ad ni bawa ajaran sesat. Jadi dia hukum depan-depan tu juga, dekat dalam masjid tu juga, sembelih dalam masjid. Itu Ja'ad bin Darham, salah seorang tokoh bagi faham Jabariyah ni. Ada juga yang lain, Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ni pun akhirnya dia dibunuh. Dia dibunuh oleh salah seorang oleh pemerintah pada waktu itulah. Kemudian saya dah sebut tadi, bila muncul satu faham ekstrim, maka akan muncul lawannya juga yang ekstrim. Kalau Jabariyah ni tadi, dia secara ekstrim menggunakan qada dan qadar dan menafikan terus ikhtiar dan usaha serta pilihan manusia dalam perbuatannya, totally memang nafi kan, totally tolak. Maka datang pula satu aliran lain yang ekstrim, secara total menolak qada dan qadar. Kalau yang ni seluruhnya total menafikan usaha, yang ini seluruhnya menafikan qada dan qadar. Itulah dia faham Qadariyah. Jadi kerana golongan
yang zalim pada waktu tu beralasan dengan qada dan qadar untuk menjustifikasi atau melegitimasi perbuatan jahat dia, maka golongan yang membangkang ni pula dia gunakan faham qadariyah. Dia kata apa? Ini semua tak ada kena-mengena dengan takdir. Tak ada kena-mengena dengan takdir. Jangan kau gunakan qada dan qadar. Ini tak ada kena-mengena dengan takdir. Allah tak menentukan takdir kita. Kita sendiri yang menentukan takdir kita. Dia pergi kat situ pula. Asalnya kerana pertikaian faham politik tadi. Jadi akhirnya masing-masing gunakan agama untuk bagi justifikasi atas pilihan masing-masing. Jadi mereka pun kata tak ada qada dan qadar. Faham qadariyah ni. Mereka kata al-qadarul an. Takdir tu sekarang ni sekarang ni kita yang buat takdir kita. Ibarat kalau ada kata-kata kadang kita mungkin pernah dengar orang cakap, kita menulis takdir kita sendiri. Ni banyak ni orang putih banyak cakap je lah. Kita tulis, we write our own destiny. Kita yang tulis takdir kita sendiri. Percakapan tu sebenarnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, dia dah mengkufurkan takdir, mengkufurkan qada dan qadar. Sebab qada dan qadar tu merupakan bahagian penting daripada iman, rukun iman. Dulu kita dah sebut iman ni kalau sifir dia, matematik iman ni dia tak macam matematik biasa. Matematik kita 5 tambah 1 6, 5 tolak 1 4, 6 tolak 1 5, 6 tambah 1 7. Tapi kalau matematik iman, 6 tolak 1 kosong, 5 tolak 1 kosong, 6 tambah 1 pun boleh jadi kosong, 5 tambah 1 pun boleh jadi kosong. Makna satu tu mengurangkan benda yang mesti ada dalam agama, kosong. Satu lagi menambah-nambah perkara yang tak ada dalam agama, dalam akidah, maka jadi kosong. Jadi yang ni dia dah tolak satu rukun penting daripada iman, iaitu al-iman bil qada wal qadar. An tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, murrihi hulwihi wa murrihi, kata Rasulullah. Hendaklah ni Jibril datang jumpa Rasulullah, tanya mal iman, akhbirni anil iman, anil islam, anil ihsan. Rasulullah jawab 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Dan salah satu daripada 6 rukun iman tu an tu'mina bil qadari, hendaklah engkau beriman dengan takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, hulwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahit. Artinya apa? Tak ada pun sesuatu yang berlaku dalam alam ini melainkan pertama dalam pengetahuan Allah, yang kedua berlaku dengan kehendak Allah. Maknanya kehendak makhluk, dia bukan kehendak makhluk ni berlaku dengan izin Allah SWT. Kemudian dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kenapa? Kerana seluruh alam ni adalah wilayah kekuasaan Allah. Seluruh alam ni adalah dalam genggaman kuasa dia, milik dia. Walillahi mulkus samawati wal ardh, bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan punya sekalian alam. Tak ada satu pun yang terkeluar daripada kuasa Allah. Kan dalam akidah Imam Tahawi tu dia sebut, siapa yang mengatakan bahawa dia terkaya daripada Allah walau sekelip mata, maka dia jadi kufur. Terkaya daripada Allah tu maksudnya apa? Dia tak berhajat pada Allah, tak bergantung pada Allah, tak bersandar pada Allah, dia sendiri, dia mandiri. Makna dia mandiri dan dia kata tak ada kena-mengena dengan Allah, maka perkataan itu kufur. Jadi faham kita Ahli Sunnah wal Jamaah dia ambil jalan tengah. Kalau aliran Qadariyah tu nanti kita akan bincang. Dia beranggapan pemimpin dia antara lain yang terkenal ialah Ghilan ad-Dimashqi dengan Ma'bad al-Juhani. Ghilan ad-Dimashqi ni pun kemudian mati, dibunuh jugalah, dibunuh pada waktu itu. Dan banyak kadang kes-kes pembunuhan beberapa orang tokoh ni.
Kadang bukan sangat kerana fahaman tu, tapi kerana fahaman tu ada kait dengan pegangan politik ataupun posisi politik yang diambil waktu tu yang berlawanan dengan pemerintah, yang pemerintah rasa terancam. Bukan kerana pegangan agama tu sangat, tapi kerana dikaitkan dengan fahaman tu. Saya dah sebut, kalau kita baca sejarah perkembangan pahaman-pahaman dalam Islam, memang akan tersentuh kat benda-benda tu. So itu punca asalnya. Punca asalnya dekat situ. Tapi tak apalah. Jadi Jabriyah ekstrim kepada menafikan terus ikhtiar manusia. Qadariyah ekstrim menafikan qada dan qadar. Dan dia kata manusia bebas secara mutlak untuk melakukan apa sahaja, tak ada kena-mengena dengan qada dan qadar. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Dia faham kat situ. Maka pandangan tu juga menyesatkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ni yang memang sejak dari dulu lagi sentiasa mengambil jalan tengah. Kalau kita balik semula tengok kepada apa yang pernah kita sebut dahulu dalam kitab ni juga, Imam Syekh Abdul Qadir Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pun dia sebut kan, di halaman 27 tu, syahdan jalan Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah antara mazhab Jabriyah dan Qadariyah. Kan? Mana Ahli Sunnah wal Jamaah ni fahaman dia selalu wasatiyah, seimbang, dia tidak berat sebelah, sentiasa dalam keadaan yang adil. Saya sederhana boleh, tapi dengan makna yang positif. Sebab sederhana boleh dengan makna negatif juga. Sederhana, ada contoh macam mana sederhana? Keputusan peperiksaan dia sederhana, maknanya negatif lah kan. Keputusan kau macam mana? Sederhana je. Tapi kalau terbaik, itu wasatiyah sebenar. Jadi saya jarang nak terjemahkan wasatiyah tu dengan sederhana. Kalau saya terjemahkan dengan sederhana, saya akan huraikan. Sebab biasa kalau terjemah sederhana tu, dia akan bawa kepada sedikit kesilapan. Dia ni, contoh kata, dia ni moderate smoker. Smoking juga, tapi moderate smoker, maknanya sikit je. Dia ni peminum, contoh dia kalau peminum, dia ni peminum arak, tapi dia ni moderate drinker. Sederhana saja. Jadi kita akan sentuhkan sikit nanti apa yang disebutkan oleh kaum Jabriyah. Jadi sebelum azan, ringkasnya, Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa berada di tengah antara Jabriyah dan Qadariyah. Kita dengar azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la hawla la hawla.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم رب هذه الكتاب والصلاة القائمة سيدنا محمد وسلم والشفقة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni dia ambil jalan tengah, la jabra wa la tafwid walakin amrun baina amrain. Tidak ada jabriyah, maknanya kita menolak faham jabriyah, wala tafwid, tidak juga Allah menyerahkan secara mutlak segala-galanya kepada manusia, tetapi amrun baina amrain, yang sebenarnya ialah di antara dua position tu atau dua kedudukan tu. Kita menolak adanya keterpaksaan dalam tindak tanduk kita, kerana secara sadar memang kita buat perbuatan tu, kita sadar kita buat perbuatan tu, tapi dalam arti yang sama kita tak menafikan dan tidak melepaskan diri kita daripada kehendak Allah Subhanahu Taala yang memang berlaku atas apa-apa pun yang terjadi dalam alam ni. Cuma ia termasuk daripada hal ghaib ataupun perkara metafizik yang sebenarnya kita tak perlu fikir, bahkan sebenarnya buang masa juga fikir. Kerana yang Allah Ta'ala minta daripada kita tu iman dan amal, bukan macam mana amal tu terjadi, bukan macam mana amal tu terjadi, macam mana Allah buat, macam bukan, tu bukan kerja kita, tu kerja dia. Kenapa kita mesti sibuk dengan pekerjaan dia? Sedangkan dalam waktu yang sama kita lalai dan leka mengabaikan apa yang patut kita kerjakan. Kerana Allah Ta'ala tak menafikan amal, Allah Ta'ala perintahkan kita beramal. Wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan nescaya amalan baik kamu maupun amalan buruk kamu tu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul, dan juga oleh orang beriman. Amal baik itu kita akan dilihat oleh Allah SWT, oleh orang mukmin, oleh Rasulullah SAW. Surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Siapa yang berjaya? Allazina amanu wa amilus solihat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Amal tak pernah, iman tak pernah tanpa amal, amal tak boleh dibuat tanpa berdasarkan pada iman. Kalau orang hanya berpada dengan iman tapi tak nak berusaha dalam beramal, dia jadi golongan murji'ah pula. Murji'ah ni dia beriman saja, iman saja cukup, lepas tu tak beramal, lepas tu mengangan-angankan syurga, mengangan-angankan syurga. Sedangkan syurga Allah Ta'ala kata mesti dicapai dengan iman dan amal. Tapi akidah kita jangan bergantung dengan amal, bergantung dengan rahmat Allah. Tapi yang dikatakan kita mengharapkan rahmat Allah tu mesti beserta dengan amal. Imam Ibn Athaillah Sakandari rahmatullah alaihi dia kata apa? Ar-raja'u ma qaranatsul a'mal wa illa fahiya umniyah. Yang dikatakan kita berharap kepada Allah, saya mengharapkan rahmat Allah, saya berharap kepada Allah. Apa makna kita berharap kepada Allah? Ramai orang salah faham. Kan ramai orang dia kadang dia buat dosa, dia buat maksiat, tak ada fikir macam mana nak pertingkatkan iman dan amal dia. Kemudian saya harap rahmat Allah, semoga Allah merahmati saya. Tapi kita tak ambil jalan-jalan mengundang rahmat Allah. Imam Ibn Athaillah Sakandari rahmatullahi alaihi kata, yang dikatakan kita berharap kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada kasih sayang dan pertolongan Allah itu ialah mesti disertakan, digandingkan dengan amal. Mana mestilah beserta dengan amal-amal soleh. Fa illa fahiya umniyah. Jika tidak ada amal soleh itu, maka ia hanya semata-mata angan-angan. Berbeza dengan orang berharap dengan orang berangan-angan.
Raja Emma nyanyi apa? Angan-angan lagu dia. Lagu lama lah kan. Tak tahu tuan-tuan dengar lagi ke tak kan? Angan-angan lagu tu. Orang yang berharap, kita ambil mudah dia dalam exam kan, dalam exam. Saya syarah, saya mengajar, saya tengok pelajar yang kita nampak ada harapan kita. Pelajar yang sungguh-sungguh berharap untuk lulus, dia akan sungguh-sungguh. Dia buat kerja, assignment kelas datang awal kan. Lepas tu assignment buat, study, tanya lagi, ustaz ni saya dah buat gini betul tak? Tanya pula kan. Macam mana saya boleh dapat bagus ni? Kalau saya buat assignment silap ni, tolong ustaz betulkan sebab saya nak bagus kan, nak keputusan baik. Dia akan buat segala apa yang disuruh, tapi dalam itu sama dia sendiri pun tak pasti nasib dia tu, belum pasti lah. Sungguh dia dah buat semua tu, tapi dia ada harapan sebab dia buat kan, dia buat. Dengan satu lagi, kelas pun tak datang, assignment tak buat, exam pun tak datang. Oh ni memang betul-betul belagak ni. Tak datang. Zaman belajar online banyak macam ni. Kelas tak masuk, semua tak masuk. Exam pun kadang setengah tu tak masuk. Lepas tu datang, ustaz luluskan saya. Saya tepuk dahi kalau dia. Ustaz saya boleh dapat A tak? Jawapannya mudah. Bagaimana usaha kamu tu? Ya. Usaha pun tak ada, macam mana nak bagi A? Nak bagi lulus pun tak boleh. Nak bagi lulus pun tak boleh. Nabi ajar kita kan, tidaklah siapa yang masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, hatta kamu pun wahai Rasulullah? Ya, hatta aku pun. Tapi dalam pada itu, bagaimana cara Rasulullah mengharapkan rahmat Allah? Kan? Jihadnya kan? Berjihadnya, berdakwahnya, khurujnya, tahajudnya, puasanya, Qurannya, sedekahnya. Itu yang dikatakan mengharap rahmat Allah. Kalau tak ada tu, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, maka itu hanya semata-mata angan-angan. Ramai orang terkeliru. Kalau angan-angan, dia dah jadi golongan murji'ah. Orang murji'ah ni kata, kami dah beriman, cukuplah. Kalau buat dosa pun tak mengapa, tak ada apa-apa, tak beri mudarat apa-apa. Itu murji'ah. Ini termasuk ajaran sesat yang kita akan sentuh. Jadi saya belum nak masuk lagi dia punya tu, tapi sebenarnya statement pertama tu sudah pun menyentuh apa yang saya sebutkan tentang golongan Jabriyah ni. Saya baca sepintas dan nanti saya akan simpulkan dengan satu statement daripada Imam Ja'far As-Shadiq tentang posisi Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua posisi ekstrim dengan Jabriyah, dan antara Jabriyah dan Qadariyah. Jadi saya bacakan sepintas, insya-Allah. Huraian tadi sebenarnya dah diberi. Adapun kaum Jabriyah, maka iaitu 12 kaum atau 12 pandangan yang menyesatkan. Setengah mereka itu beriktikad bahawa segala perbuatan hamba, segala amal kebajikan, iman, taat, amal kejahatan, kufur dan maksiat semata-mata daripada Allah Ta'ala. Tiada pada hamba usaha dan ikhtiar pada segala perbuatan. Hamba itu hanya tergagah, maksudnya terpaksa, tak ada pilihan pada sebarang perbuatan, seperti benang yang tergantung cenderung ditiup angin ke kanan dan ke kiri. Tengok benang bila ditiup angin. Maka barang yang nyata pada hamba daripada perbuatan, kita nampak hamba Allah ni, kita lah buat satu-satu perbuatan, maka iaitu perbuatan Allah Ta'ala. Maknanya bukan perbuatan dia, itu Allah punya perbuatan. Mana kalau buat baik, itu Allah punya perbuatan. Kalau dia buat maksiat, dosa, berzina, minum arak, itu Allah punya, itu perbuatan Allah. Dinafikan perbuatan hamba. Itu yang sesatnya. Maka i'tiqad itu kufur. Siapa berpandangan dengan pandangan ini menjadi murtad, kerana disifatkannya akan Allah Ta'ala dengan berbuat kejahatan seperti zina dan barang sebagainya. Zina ni bukan aku zina dia. Waliyazbillah, tak nak cakap takut kan.
Sebab dia nisbahkan perbuatan tu kepada Allah. Jahat ni bukan aku buat, tapi dia akan kata Allah yang buat. Tak ada, perbuatan aku tak ada sama sekali. Dan i'tiqad, dan lagi i'tiqad melazimkan gugur taklif syarak daripada hamba. Makna tak ada perintah larangan, tak ada pahala dan dosa, tak ada syurga neraka, tak ada erti semua tu. Dan engkar akan beberapa ayat Al-Quran dan ijma' sekalian ulama'. Mengingkari ayat Al-Quran tu jelaslah sebagai suatu kekufuran. Bagaimana kiranya sah, bagaimana kiranya sah, macam mana boleh menafikan amal dan usaha daripada hamba, padahal Allah Ta'ala mengisbatkannya pada hamba. Firman Allah Ta'ala, jazaan bima kanu ya'malun, surah As-Sajdah ayat 17, adalah balasan segala isi syurga dengan sebab apa yang mereka lakukan, amalkan, kerjakan. Dan firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma taksibun, maksudnya dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu usahakannya. Kalau saya tengok video-video tentang jihad di Palestin kan, mujahidin tu dia tembak apa nama RPG tu, peluru tu sebut wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Disebut di situ ayat tu, tidaklah ketika engkau menembak, tidaklah engkau menembak saat engkau menembak itu, melainkan Allah lah yang menembak. Kat situ satu diisbatkan perbuatan kita menembak, kedua diisbatkan bahawa keizinan berlaku itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah engkau menembak ketika engkau menembak itu, melainkan sebenarnya Allah lah yang menembak. Artinya Allah lah yang menyampaikan tembakan tu tepat pada sasarannya, kena semua dengan kehendak Allah, dengan taufik Allah SWT, dengan perkenan dia semata-mata. Jadi kat situ nak bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada diri sendiri dah, dia nak bergantung kepada Allah. Allah lah yang akan memastikan apa usahaku ni sampai. Itu yang kita sebut insya Allah, dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, kita berkehendak dengan sesuatu perbuatan, tapi yang menyempurnakan kehendak kita akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dia tembak tu kena tepat. Kenapa? Orang Gaza ni saya yakin mereka ni ditarbiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ni dalam keadaan sentiasa bersiap menghadapi mati. Mati ni di pelupuk mata bila-bila masa sahaja. Jadi tak ada masa lagi dah mereka untuk lalai, untuk berfikir, untuk buat maksiat, untuk buat dosa. Mereka hanya bersiap dengan keadaan bertaubat, menyerah diri kepada Allah, bersiap untuk menghadap Allah SWT. Meniatkan dalam hati itu sentiasa dalam keadaan berjihad fisabilillah. Lalu bila terkorban, insya-Allah para syuhada lah, menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Kerana bila kita dalam tekanan, pergantungan kita dengan Allah tu lebih kuat. Sebab tu ada satu video wartawan lah, dia kata 3 perkataan yang sering diucapkan semasa di sana. Dia dengar orang di Palestin tu bercakap 3 perkataan di Gaza tu. Pertama, alhamdulillah. Apa-apa benda semua, walaupun kita tengok tu teruk tak ni, alhamdulillah. Yang kedua, Allahu Akbar. Tak ada yang maha besar melainkan hanya Allah. Makhluk pun tak ada dah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Itu yang sering dia dengar daripada ucapan-ucapan. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya dah sebutkan tadi, saya simpulkan dengan satu kata-kata Imam Ja'far As-Sadiq, inna Allah ta'ala arada bina syai'an wa arada minna syai'an, fama aradahu bina tawahu anna, wa ma aradahu minna azharahu lana, fama baluna nashtaghila bima aradahu bina amma aradahu minna. Sesungguhnya Allah SWT berkehendak bagi kita atau berkehendak dengan kita akan sesuatu, dan dia berkehendak daripada kita akan sesuatu. Maka perkara yang dia kehendaki dengan kita, dia sembunyikan pengetahuan tu daripada kita.
Adapun perkara yang dia kehendaki daripada kita, maka dia menzahirkan atau memberitahukannya kepada kita. Maka mengapa kita menyibukkan diri dengan perkara yang dia kehendaki dengan kita dan mengabaikan perkara yang dia kehendaki daripada kita? Apa maksud dia? Perkara yang dia kehendaki daripada kita, perkara yang dia kehendaki dengan kita, maksudnya qada dan qadar. Ada perkara-perkara yang Allah telah qada dan qadarkan untuk kita. Kita tak tahu, Allah sembunyikan pengetahuan tentangnya. Perkara yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita, apa dia? Perintah dan larangan. Amalan iman tu Allah Ta'ala kehendaki daripada kita. Kenapa kita sibuk fikir benda yang qada dan qadar, perkara ghaib, sedangkan kita melalaikan melaksanakan perkara yang dia minta daripada kita, iaitu iman dan amal soleh. Itulah sama-sama kita renungkan. Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa selesai tamat? Tak ada, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wa khudhil man khazala al muslimin. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara wal zalimin al ghasibin al mu'tadin. Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim, Allahumma alayka bihim. Allahumma ansur al islam wal mujahidin wal mustad'afin fi Gaza wa fi Palestin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.